A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini di dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 201. Kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada bersama dengan kita, yang sedang mengikuti ataupun yang mengikuti secara recording, insya-Allah ketika bersama-sama dalam sesi kita ini, diharap dapat jika sesuai membuka mushaf untuk kita sama-sama menatap, kita sama-sama melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat kita hari ini ialah muka surat 201. Moga-moga seperti biasalah saya mohon memberi feedback suara dan juga gambar, insya-Allah. Hari ini kita akan tengok daripada surah Taubah ayat yang ke-87 sehingga ayat 93. Ini adalah merupakan juzuk yang terakhir daripada juzuk yang ke-10, insya-Allah. Juzuk yang ke-10 kita akan masuk selepas daripada ini juzuk yang ke-11. Jadi dalam juzuk ni, dalam surat ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sambung lagi tentang masalah tidak mahu mengikuti peperangan. Ini adalah sebab nuzul kepada ayat ni, iaitu, dan juga sebenarnya adalah sebab menyerupakan juga adalah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kita ini sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang bersama-sama di dalam perjuangan Islam, dalam melaksanakan Islam, dalam menyebarkan Islam, dalam menggerakkan Islam, dalam mesti kita ni mempunyai usaha untuk meninggikan agama, untuk menjadikan Islam ni berkembang. Walaupun Islam ini datang ni daripada Allah, kita kata Allah Subhanahu wa taala boleh menangkan Islam ini tanpa pertolongan daripada kita, tanpa usaha daripada kita, tanpa dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala boleh, Allah Taala boleh mengislamkan semua manusia. Allah Taala boleh menjadikan semua manusia ni menjadi baik, seperti malaikat lah kita katakan, ataupun Allah Ta'ala boleh jadikan manusia begini dan begini kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia ni dengan kepelbagaian. Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita supaya kita ini berusaha untuk membawa Islam ini kepada semua manusia. Jadi oleh kerana itulah setiap daripada kita, apabila kita baca ayat-ayat yang ada di dalam surah ini ataupun muka surat yang telah 4, 5 muka surat, 6 muka surat dah kita baca, 7 muka surat, mungkin kita kata hampir tak pernah lekang surah Taubah ini menceritakan tentang pentingnya, iaitu kita ni hendaklah memberi saham kita hendaklah bersama, kita tak boleh tidak menyertai. Kalau kita hanya ketinggalan di belakang, kita hanya duduk bercerita, tetapi kita tidak melakukan sesuatu, tidak bersama-sama, artinya kita telah mempunyai apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni sebagai al-mukhallaf ataupun al-khawalif. Jadi insya-Allah kita baca ayat ni pada hari ini, insya-Allah. Minta maaf suara tak tu lagi, insya-Allah. Jadi dalam muka surat ni, dalam muka surat 201 ni, saya akan baca sikit kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'an ala qulubihim fahum la yafqahun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sekarang menyambung apa tentang orang-orang munafik ataupun sifat munafik ni. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka ini, orang munafik ni, radu bi an yakunu ma'al khawalif. Mereka ini redha ataupun suka, gembira ataupun rasa puas hati ataupun rasa tak bersalah, bi an yakunu, bahawa mereka ini ma'al khawalif. Khawalif ni adalah jamak kepada khalifah. Asalnya ialah perkataan ni khalifah. Khalifah tu artinya ialah perempuan yang berada di rumah, perempuan yang tak keluar, perempuan yang berada, perempuan yang
tak buat apa-apalah kan di rumah tu kan, maknanya tak buat apa, bukan tak masak, bukan tak apa, tapi dia tak keluar berjihad jadi di zaman Nabi SAW memanglah kan, perempuan ni akan berada di rumah, dia akan bekerja lah untuk menjaga anak dan sebagainya. Lelaki-lelaki ni akan keluar. Jadi apabila tak keluar berperang tu, maka Allah Ta'ala menamakan mereka ini seolah-olahnya seperti khawalif, seperti perempuan. Maknanya orang-orang yang bila disebut perempuan yang berada di rumah khawalif ni, maknanya menunjukkan bagi seorang lelaki, kalau pada seorang lelaki ada satu perkara yang menghinakan, dia nak bersama dengan geng tu, geng orang yang tak bersama tu. Memanglah perempuan tu memanglah tak wajib bersama, mereka memang kan perlu duduk rumah, tapi tiba-tiba mereka dia lelaki tiba-tiba nak duduk situ, nak jadi macam tu juga. Jadi Allah Ta'ala kata radu bi an yakunu ma'al khawalif, mereka ni nak jadi macam tu, nak duduk di rumah je. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Ta'ala kata wa tubi'a, dicopkan hati mereka, dicop ala qulubihim, di atas hati mereka. Bukan cop atas sampul surat, tapi cop di atas hati sekarang ni. Maknanya dah jadi macam itulah mereka. Jadi fahum la yafqahun, dan mereka ni tak faham. Allah Ta'ala tak faham apa? Dalam tafsir kata la yafqahunal khair, mereka ni tak faham mana baik mana buruk, mana betul mana salah. Mereka tak faham dah, mereka tak nampak mana baik, mereka tak terasa yang baik tu baik, yang buruk tu buruk kan. Kemudian Allah Subhanahu Taala selepas tu bercerita lakinir rasul wallazina amanu. Kemudian Allah Taala sebutkan yang terbalik daripada itu. Sepatutnya bagaimana? Orang Islam, orang yang beriman, orang yang bersama dengan Nabi macam mana? Allah Taala kata lakinir rasul, tetapi rasul. Rasul maknanya wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengan. Jadi ni nak cerita ni. Orang munafik macam ni. Rasul macam ni. Rasul macam mana? Ni Rasul, ni sifat Rasul ni. Allah Ta'ala beritahu. Tetapi itu maknanya bukan macam tu. Ni macam ni Rasul ni. Rasul dan orang-orang yang beriman dengannya ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka ni berjihad. Jadi maknanya bukan sekadar cukup dengan kita ni bersama dengan Rasul, kita sayang pada Rasul, kita kata kita ni memuji Rasul, macam-macam lah kan kita kan. Allah Subhanahu Ta'ala kata orang yang bersama dengan Rasul dan orang yang bersama dengan Rasul, lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu, mereka ini mestilah jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sifat mereka ialah bukan sekadar beriman, tapi mereka mestilah berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan diri mereka. Artinya bukan cukup sekadar dengan, sebab ada waw situ, dia bukan aw, dia bukan kata bi amwalihim aw anfusihim, dia tak kata pilihan antara dua. Dia kata mestilah dengan harta dan juga dengan diri. Kita sebut berkali-kali sebelum ini, harta ialah apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita selepas daripada kita lahir kan. Asal kita tak ada perkara tu kan. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan kita ke atas dunia ni, kemudian kita pun boleh berusaha, harta pun datang selepas itu kan. Orang pandai berusaha, harta dia banyak kan. Allah Ta'ala bagi kepandaian pada dia. Ada orang harta dia sikit kan, tapi semua tu tak kira sikit, tak kira banyak. Sebelum daripada ni kita dah ceritakan, orang munafik ni dia akan perli-perli. Orang derma banyak, dia kata riak. Orang derma sikit, dia kata Allah Ta'ala tak perlu sikit-sikit ni. Buat apa sikit macam mana? Dia tak malu ke nak beri pada Allah? Macam-macam mereka ni. Yalmizu kita panggilkan. Maknanya mereka ni sentiasa memerli, mencerca, mengutuk. Orang buat baik salah, orang buat macam ni pun salah, orang buat macam ni pun salah, buat banyak pun salah. Jadi mereka tu kerja dia memang macam tu. Jadi Allah SWT cerita, orang-orang beriman ni tak kira mereka ni sikit ke banyak ke, sikit bagi sikit, kalau banyak bagi banyak kan. Maknanya jahadu bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim. Wa anfus tu maknanya ialah yang semua orang ada, tak perlu benda tu, makna tak ada orang kaya miskin, iaitu contohnya 24 jam waktu, pemikiran, itulah diri, nyawa, semua orang ada kan. Satu seorang saja kan, orang kaya pun satu, orang miskin pun satu. Jadi maknanya semua tu adalah nama dia bi anfusihim. Jadi Allah Ta'ala kata jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dua-dua tu Allah Ta'ala nak daripada kita supaya kita ni bekerja untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ulaika lahumul khairat. Allah Ta'ala kata orang yang macam tu barulah mereka ni akan dapat khairat. Jadi orang yang bersama dengan Rasul, iaitu orang beriman, orang berjihad, mereka itulah wa ulaika lahumul khairat, mereka lah akan dapat khairat. Maksud khairat ialah khairat iaitu dunia wal akhirah. Dunia pun mereka akan dapat kebaikan, di akhirat of course lah mereka akan dapat kan, dengan syarat ikhlas mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah Ta'ala kata mereka itulah orang-orang yang muflih.
Kita tengok dalam Quran ni, kadang-kadang Allah Ta'ala guna faiz, kadang-kadang guna muflih. Maknanya habis bentuk sukses lah, kita katakan kejayaan semua benda Allah Ta'ala cerita. Allah kata sifat ni mereka akan dapat fauz, mereka akan dapat muflih, mereka akan jadi faizin, mereka akan jadi muflihin. Semua bentuk-bentuk kejayaan hanya akan diperolehi, akan dapat oleh siapa? Orang-orang yang beriman dan juga orang yang berjihad. Kemudian Allah Ta'ala kata a'addallahu lahum, tak berhenti situ saja. Allah Ta'ala sebut lagi apakah yang mereka akan dapat. A'addallahu lahum, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Berapa kali sebut? Kita kata tengok kan, Allah Ta'ala sebut nak sungguhkan lagi, nak bagi kita ni cinta lagi, nak beri kita ni supaya kita ni nak lagi, terasa nak kepada apa? Nak kepada ni. Inilah syurga yang Allah Ta'ala nak beri. Allah Ta'ala nak bagi rumah kan, jannah kemudian tu ada sungai mengalir-ngalir di bawahnya pula kan, tajri min tahtihal anhar, kemudian lagi khalidina fiha, mereka tu kekal dalam tu. Zalikal fawzul azim, itu adalah, tengok kan, fawzul azim, sekali lagi disebut fauz, kejayaan yang besar, tak di muflih. Jadi habislah, maknanya tak ada jalan lain dah kalau kita kata nak kejayaan yang sebenarnya, melainkan dengan apa yang kita buat ni, iaitu dua jadi disebut sini, iaitu beriman bersama Rasul kemudian berjihad. Ayat yang seterusnya, ayat 90, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut waja'al mu'azzirun minal a'rab. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula tentang sejenis lagi orang munafik. Orang munafik ni ada banyak jenis. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, yang pertama sekali ialah orang munafik yang berada di Madinah. Mereka seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagainya. Ada satu lagi kelompok nama dia Al-A'rab. Al-A'rab ni artinya adalah orang Badui, iaitu orang Badui ni maknanya orang yang berada di luar Madinah. Mereka ni orang berada biasanya di padang pasir, orang nomad lah biasanya kan, yang duduk berpindah-pindah kan, tengok air dan sebagainya, tengok keadaan di mana ada air mereka pergi situ kan. Jadi mereka ni Al-A'rab ni mereka selepas di hujung-hujung zaman Nabi SAW tu, mereka ni ramai masuk Islam dah. Majoriti mereka masuk Islam. Tapi oleh kerana mereka ni berada jauh daripada Nabi, jauh daripada Madinah, mereka ni tak banyak benda tak belajar. Mereka dengar saja daripada jauh, kadang-kadang mereka datang kemudian masuk Islam, kemudian balik ke kampung mereka. Orang yang berada di Madinah ni, mereka ni belajar Islam, belajar daripada Nabi, tapi mereka ni jauh, mereka ni sibuk nak balik kampung mereka, sibuk tak tahulah kan nak buat apa, jadi dipanggil Al-A'rab. Mereka ni jarang dapat pengetahuan yang benar kan. Sebab apa? Sebab sikap mereka tu, sepatutnya mereka ni belajar, tapi mereka ni tak nak belajar kan. Jadi sebab itulah menyebabkan berlakulah banyak daripada orang Arab ni dalam Quran. Allah Ta'ala sebutkan berkali-kali, belas kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Majoriti ayat Quran menceritakan tentang Arab je, Allah Ta'ala akan marah pada mereka. Cubalah cari ayat Quran Arab ni, Allah Ta'ala akan sebutkan sifat mereka yang buruk, sifat mereka yang tak betul dan sebagainya kan. Allah Ta'ala sebut ni untuk dibetulkan. Maknanya jangan jadi kita ni seperti Arab. Arab artinya apa? Bukan sebab mereka duduk pada tak, tapi sebab mereka ni tak belajar. Mereka ni tak tahu. Banyak benda-benda mereka ni tidak disentuhi oleh ilmu kan. Mereka tak tahu. Jadi oleh kerana itu, sebab itulah kita ni kena tak boleh jadi seperti Arab. Jadi Allah Ta'ala sebut ni Al-Mu'azzirun. Mu'azzirun iaitu orang-orang munafik daripada kalangan orang Badui, yang mereka ni datang kepada Nabi yang minta uzur. Mu'azzir iaitu minta uzur, mereka tak nak pergi berperang juga minal Arab liyu'zana lahum, untuk supaya diizinkan kepada mereka. Jadi bila mereka datang ni, mereka jadi Nabi pun beri izinlah kepada mereka, sebab mereka ni sebutlah mereka macam ni kan. Jadi kemudian waqa'ada allazina kazabullaha wa rasulahu, dan kemudian satu lagi waqa'ada, dan kemudian duduk sini bukan duduk melawan kepada berdiri, bukan, tapi duduk sini maknanya tak pergi, tak mengikuti, tak bersama-sama dengan Nabi di dalam perjuangannya. Siapa? Iaitu allazina kazabullaha wa rasulahu, iaitu orang-orang munafik, orang mendustai Allah dan Rasulnya yang berada di Madinah. Jadi kita ada dua kelompok sekarang. Satunya mu'azzirun daripada Arab, yang keduanya orang-orang yang tak pergi juga, iaitu daripada orang-orang munafik yang berada di Madinah. Jadi kita ada dua kelompok. Sayusibul lazina kafaru minhum, Allah Ta'ala kata tak kira lah orang atas ke orang bawah ke, kalau alasan tak betul, memang tak pergi tu kerana memang tak pergi, memang bukannya sebab ada uzur dan sebagainya, maka Allah Ta'ala kata sayusibul lazina kafaru, akan terkenalah allazina kafaru minhum,
siapa-siapa yang kafir daripada kalangan mereka itu azabun alim. Mereka tak lepas, tak kira lah. Mereka ni orang, kita kata orang luar bandar ke, orang bandar ke, orang belajar ke, mana orang, kalau ikutnya orang-orang munafik yang berada di Madinah tu, peluang belajar tu tinggi. Mereka tu boleh belajar kan, ada Nabi depan tu kan, mereka boleh setiap hari boleh jumpa Nabi dan sebagainya kan, tapi mereka tak belajar. Berapa tahun? 365 kali dengan 10 kan. Nabi SAW 10 tahun berada di Madinah. Mereka duduk sepanjang tu kan, tapi kenapa mereka tak belajar? Jadi itu satu kelompok lah. Tapi satu kelompok lagi ialah orang Badui. Orang Badui pun terikut-ikutlah dengan perangai mereka ni, kalau minta izin juga tanpa sebab. Tapi Nabi SAW benar kan, tapi Allah Ta'ala kata akan sayusibul lazina kafaru minhum azabun alim, kalau mereka tu menipu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada itu menceritakan pula, iaitu siapakah orang yang benar-benar yang benar-benar uzur, yang benar-benar boleh, kalau mereka tak pergi pun tak apa, tak menjadi salah kepada mereka. Yang Allah Ta'ala cerita atas ni yang kita baca tu, iaitu orang-orang yang memang tak ada sebab. Jadi Allah Ta'ala cerita ni, bukan makna semua orang tu wajib, bukan semua Allah Ta'ala ni nak menyeksa kita semua kan, menyeksa orang-orang yang beriman kan, bahawa mereka ni kena macam ni kan. Kalau mereka ni ada sebab yang memang kita kata syar'i lah kan, sebab orang panggil sebab syar'i, sebab yang dibenarkan, itu tak apa. Siapakah orang yang tak dibenar? Orang yang diberi kita kata Allah Ta'ala tak mengambil kisah lah pada mereka kan, tak mengambil tak bersalah. Siapa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, iaitu ayat yang ke-91. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Allah Ta'ala kata laisa, tidak, 'alal du'afa, ke atas orang-orang yang dhaif. Yang dhaif tu termasuklah orang tua, mungkin yang tak larat, orang yang sakit, perempuan, kanak-kanak kecil, itu semua tu dipanggil ad-du'afa lah kan. Wala 'alal marda, dan juga orang sakit. Wala 'alal lazi, itu nombor 2. Kemudian juga wala 'alal lazina la yajiduna ma yunfikun, orang-orang yang tidak ada apa yang mereka nak infak. Kita kata, kalau kita kata miskin lah, kita katakan oh kita ni miskin dan sebagainya, kita kena tengok balik kan, bagaimana keadaan pada sahabat dulu di zaman Nabi. Miskin, bila dikatakan miskin ni, maknanya pakaian mereka setengah-setengah sahabat tu helai saja. Mereka terpaksa kadang-kadang tu berkongsi di antara suami isteri. Tengokkan, satu helai berkongsi di antara suami isteri. Sebab apa? Kalau suami nak sembahyang, jadi isteri kena menyuruh kan. Dia kata ada setengah tu masuk dalam tikar dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab tak ada tempat nak berlindung kan. Apabila kemudian isteri pula sembahyang kan, suami pula, maknanya tak ada pakaian sampai tahap macam tu kan, kita kata kan. Kita sekarang ni kalau kita kata miskin, tengok-tengok pakaian penuh almari kan, tu miskin apa? Contohlah kata kan, kadang-kadang kita kata oh kita ni miskin, tengok-tengok TV ada 48 inci, contohnya kan. Jadi miskin, contoh tu. Jadi makna keadaan tu berbeza lah kan. Jadi kita ni, bila kita nak tengok, kita kata kita nak kata kita ni miskin, kita tengok kadang-kadang setengah perkara yang tidak perlu ada pada kita. Jadi macam mana pula miskin kan? Kalau benda perlu tu lain Jadi maknanya sekarang ni kita kata miskin ad-du'afa itu kan. Jadi Allah SWT beri pelepasan dalam ayat ni pada tiga grup manusia. Yang pertama sekali ialah ad-du'afa, tak mengapa kalau mereka ni tak ikut dalam perjuangan, dalam peperangan maksud sini kan. Kemudian wala 'alal marda, dan orang sakit tak apa. Kemudian orang-orang yang tidak mempunyai dia sebut sini, dia kata sini wala 'alal lazina la yajiduna ma yunfikun, tak ada benda yang mereka nak infak. Tak ada harajun, tidak mengapa kalaulah mereka ini tidak bersama-sama. Kemudian tapi dengan syarat, dalam ayat ni disebut iza nasahu lillahi wa rasulihi. Iza nasahu tu maknanya dalam tafsir jalan lain disebut ialah bila mereka ni buat semampu, itu maksud nasahu. Nasahu tu maknanya mereka ni benar-benar, bukannya tipu-tipu, bukan. Iza nasahu, mereka ni buat benar-benar dah lillahi wa rasulihi, untuk Allah dan juga untuk Rasul. Maknanya mereka tak adalah, memang betul-betul, itu nasahu lillah, memang bersih betul-betul. Ma'alal muhsinina min sabil, Allah Ta'ala kata ma'alal muhsinin min sabil, maknanya tidak boleh, kita tidak boleh mengatakan dan mengutuk dan sebagainya ke atas orang-orang muhsin. Allah Ta'ala namakan mereka ni muhsin, iaitu apa? Apabila mereka ni ikhlas
Kerana Allah mereka buat yang terbaik lah, tapi itu saja mereka mampu. Kerana mereka tak mampu lebih daripada itu, Allah Ta'ala panggil dia muhsin. Jadi orang yang macam tu, Allah Ta'ala kata kita tak boleh nak kata apa-apa kepada mereka, jangan kutuk mereka. Ma alal muhsinina min sabil. Min sabil maknanya jalan, maknanya jangan kita buat apa-apalah pada mereka ni. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Ta'ala itu adalah ghafur dan juga rahim. Seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-92 92, wala 'alal ladzina iza ma attauka. Allah Ta'ala sebut pula satu situasi, satu kes, satu keadaan di mana Allah Ta'ala maafkan mereka ni. Nak ceritanya ada ramai di kalangan para sahabat ni yang miskin ni. Macam mana miskinnya mereka ni, iaitu contohnya dalam peperangan Tabuk ni kan, ramai nak ikut sebenarnya, tapi musim panas kita nak boleh bayangkan lah, musim panas di Arab Saudi ni, bumi sekarang nama dia Arab Saudi lah kan dia berubah-ubah kan, dulu Hijaz dan sebagainya kan, tapi kita namakan sekarang Arab Saudi. Di Arab Saudi, di kawasan itu kan, cuaca dia kalau musim panas maknanya ialah 40-45 darjah Celsius. 40-45, kita boleh imagine kan, kita ni, negara kita ni 30-34-35 pun, kalau naik 35 kita rasa panas sangat-sangat kan. Ini sampai 40-45 cuaca dia kan, boleh maknanya tanah tu kan, makna bayangkanlah masa bila diletakkan. Jadi cerita ni ialah masa peperangan Tabuk ni. Jadi nak berjalan, ada orang tak ada makanan, macam mana saya nak pergi? Dia tak ada bekalan, tak ada benda yang boleh bawa, unta pun tak ada, nak berjalan macam mana kan, tak larat jadi setengah daripada mereka pergi kepada Nabi SAW. Sebab itulah Nabi ni buat iklan, siapa-siapa yang ada, siapa nak sedekah, siapa ni kan. Jadi tu pada masa itulah Sayyidina Uthman kan, diberi 100 ekor unta dia. Kemudian Nabi iklan lagi, sebab tak cukup lagi kan, diberi lagi 100 ekor unta. Ada yang sampai kata 700 lah, ada kata 1000 kan, makna diberi-beri. Sehingga Nabi SAW kata kepada Sayyidina Uthman masa peperangan Tabuk tu, kerana banyak sangat diderma kan, unta ratus kali bagi, bukan seekor kan, ratus untuk apa? Untuk dijadikan kenderaan kan, untuk pergi ke Tabuk ni. Nabi SAW kata tak akan dapat apa lagi memberi mudarat kepada Uthman selepas daripada hari ini. Jadi nak cerita Nabi SAW puji kepada Sayyidina Uthman. Jadi dalam ayat ni kita tengok kan, wala 'alal ladzi, ni tak mengapa juga, tidak bersalah juga kepada sesiapa yang allazina iza ma attauka, iaitu orang yang apabila datang kepada kamu, litahmilahum, untuk bawa mereka. Maksudnya ialah kenderaan kan, datang kepada kamu minta, ya Rasulullah ada tak kenderaan yang kami nak ikut semua ni, kami nak ikut juga, tapi kami tak ada kenderaan. Litahmilahum, maknanya untuk membawa mereka kan, kenderaan yang membawa mereka, sama ada unta lah, keledai ke, ikutlah kan Kemudian kulta, kemudian kamu katakan kepada mereka, kepada orang tu, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tak ada kenderaan yang boleh bawa. Maknanya kalau kita sekarang kan nak pergi ke mana? Nak pergi ke, kita kata kan, kalau daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kota Baru, jarak dia tu lebih dahsyat lagi daripada tu, lebih jauh lagi nak berjalan ni kan, berjalan 1000 kilometer ni kan. Jadi nak berjalan, kenderaan tak ada, boleh nak berjalan daripada Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru sebagai contoh lah kan. Kalau kami ni di Brunei ni nak pergi sampai ke mana, sampai ke Kuching, nak pergi jalan kaki dengan musim panas macam tu kan. Jadi sebab itulah kata, jadi mereka pun datang tanya, ya Rasulullah ada tak kenderaan yang lebih-lebih ke kan, kami boleh naik kan. Dia kata ma ahmilukum alaih. Jadi Nabi SAW pun kata kulta la ajid, aku tak ada ma ahmilukum alaih, untuk bawa kamu ni naik kenderaan. Kemudian dia kata tawallau, mereka pun tawallau. Oleh bila nak kamu berkata kepada mereka macam tu, mereka pun berpaling. Makna berpaling apa? Bukan berpaling lari, tahu kan, tapi dalam keadaan sedih lah, nak macam mana kan. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i, Allah Ta'ala sebut kan sifat mereka pada masa tu, iaitu dan mata mereka itu bergenangan dengan air mata. Tafidu minad dam'i, air mata keluar kan. Sebab apa air mata keluar? Sebab sedih sangat, sebab tak boleh nak ikut, sebab apa? Tak ada kenderaan nak pergi. Bukan mereka tak nak, kalau tak nak, alhamdulillah, happy lah kita kan. Ada setengah orang tak ada, alhamdulillah tak ada, terlepas lah. Tak, mereka ni sedih sebab tak nak ikut. Jadi nak sangat tapi tak nak macam mana kan, keadaan tak mengizinkan. Jadi hazanan, mereka, Allah SWT kata hazanan, mereka tu sedih, alla yajidu ma yunfikun, sedih kerana tak ada apa yang boleh beri. Allah Ta'ala dah takdirkan mereka ni rezeki setakat tu kan, dan mereka tak dapat jadi mereka sedih. Jadi orang yang macam ni Allah Ta'ala kata tak mengapa dia, sebab apa? Niat dah ada. Sebab itulah dalam perjalanan ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan
bahawa Nabi SAW berkatakan, ketika Nabi ni bersama-sama berjalan dengan para sahabat ke Tabuk ni, Nabi SAW berkata kepada setengah-setengah sahabat, dia kata, di Madinah sana tu ada ramai daripada orang yang mana kamu tak naik satu bukit ataupun kamu tak turun satu lembah, melainkan mereka itu bersama dengan kita. Setengah riwayat kata fil ajri, iaitu mereka ni mendapat pahala sama seperti kita dapat pahala. Maknanya tu kan, mereka tinggal di Madinah, kita ni naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit kan, maknanya penat lah kan. Tapi mereka ni berada di Madinah, tapi pahala mereka dapat sama dengan pahala yang kita dapat. Jadi bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat pun pelik lah kan. Macam mana pula mereka tak ikut tapi mereka dapat pahala? Nabi SAW kata, habasahum al-uzru. Nabi kata, mereka telah ditahan oleh kerana keuzuran. Ditahan maknanya tertahan, maka mereka tu tak boleh nak ikut. Kenapa? Kerana mereka ni ada keuzuran. Keuzuran bagaimana? Keuzuran inilah di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun. Kemudian ayat lagi, wala 'alal ladzina iza ma atauka litahmilahum. Tu ayat-ayat ni menunjukkan bahawa apa ni, mereka ni ada keinginan. Jadi yang tu penting, sebab tu dalam satu apa ni, kata-kata ulama dia kata, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Bukan nak kata jangan buat beramal, tapi maknanya kadang-kadang beramal besar tapi niat tak betul, rosak semua amalan. Kadang-kadang niat ada tapi tak mampu pergi, kerana apa? Contohnya macam keadaan macam sekarang ni kan, yang dalam ayat kita baca ni, niat dah ada tapi tak boleh. Sebab apa? Tempat tertahan. Mereka dapat pahala juga. Jadi insyaAllah kita pun baca lagi seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini, iaitu innamas sabilu alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya. Allah Ta'ala kata sini sabil tadi, sabil tu maknanya celaannya. Siapa yang sepatutnya akan dapat celaan ni, siapa yang sepatutnya akan dikutuk ni, sepatutnya menerima kutukan ni. Yang tadi dia kata, Allah Ta'ala kata orang yang ni kan, ma'alal muhsinina min sabil, orang muhsin mereka kita tak boleh nak marah pada mereka, nak persalahkan mereka lah kan. Dalam ayat 93 yang kita baca di last ni ialah Allah Ta'ala kata innamas sabil, sesungguhnya sabil iaitu mu'akhazah. Dalam tafsir kata ataupun dosa, kesalahan tu sebenarnya ialah ke atas orang-orang yang yasta'zinunaka, minta izin daripada kamu, sedangkan wahum aghniya, dalam keadaan mereka ni kaya. Kaya maksudnya kaya fizikalnya, kaya keuangannya, kaya maknanya ada kemampuan. Maknanya sebelum daripada ni izin taul ni mempunyai kemampuan. Jadi Allah SWT kata orang yang macam ni lah yang Allah Ta'ala nak marah, iaitu mereka ada kemampuan, mereka boleh. Kita semua insyaAllah kan ada kebolehan kan, ada kemampuan. Tengoklah kan, kita boleh ada elektrik, kita ada air, kita ada pakaian yang banyak, kita ada kenderaan, kita ada apa lagi yang tak ada pada kita kan. Jadi cuma kita ni tak ada kadang-kadang keinginan yang kuat kan. Jadi insyaAllah selepas daripada ni, insyaAllah kita akan menjadi orang ni, sebab kita aghniya. Jangan kita kata kita bukan aghniya kaya raya duit juta bilion Kemudian radu bi an yakunu ma'al khawalif. Allah Ta'ala marah sekali lagi. Mereka kaya tapi mereka redha untuk bersama-sama. Mereka suka, mereka puas hati, mereka kata tak kisah bersama-sama dengan khawalif. Allah Ta'ala guna lagi perkataan khawalif. Tadi dah guna dah di awal muka surat ni, khawalif, iaitu orang-orang yang tidak pergi, yang tak ikut, orang tak memberikan apa-apa kepada perjuangan Islam. Wa taba'a ala qulubihim, dan Allah Ta'ala cop ke atas hati mereka, fahum la ya'lamun. Atas muka surat ni kita tengok fahum la yafqahun, sekarang fahum la ya'lamun, mereka tak tahu nilai sebenar, mana yang betul, mana yang salah, mana yang berharga, mana yang tak berharga kan. Mana yang patut diberikan, mana yang tak patut diberikan, ataupun mana yang patut didahulukan, tak patut didahulukan. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada penghujung muka surat ni. InsyaAllah jumpa lagi di muka surat akan datang di juzuk yang baru, insyaAllah juzuk yang ke-11 juzuk yang ke-11 insyaAllah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah kita tangguhkan, jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk like, untuk follow semua kan, supaya lebih mudah kan insyaAllah setiap hari perjumpaan kita, kecuali lah jika ada masalah. InsyaAllah sama-sama. wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.